cita seperti jadikan laut, sekepal jadikan gunung, namamu kelak bisa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ratna Kana binti Airul Azan dari kelas DSI 2A. Tahukah anda apakah dia dasar ekonomi baru? Dasar ekonomi baru atau nama lainnya New Economic Policy telah diperkenalkan pada tahun 1970 sebagai reaksi kepada peristiwa berdarah pada tahun 13 Mei tahun 1969. Dasar ini dilaksanakan dari tahun 1971 hingga tahun 1990 sebagai satu rancangan pembangunan ekonomi dan perpaduan negara dalam masyarakat yang berbilang kaum. DAB telah dilancarkan oleh Kerajaan Malaysia melalui Rangka Rancangan Jangka Panjang RRJP antara tahun 1971 hingga tahun 1990. Antara isu yang dikenal pasti adalah yang pertama, jurang sosio-ekonomi antara Bumiputera dengan bukan Bumiputera. Yang kedua, jurang sosio-ekonomi antara desa dan bandar. Yang ketiga, jurang sosio-ekonomi antara negeri pantai barat dan negeri pantai timur. Manakala yang keempat, jurang sosio-ekonomi antara negeri di semenanjung Tanah Melayu dengan Sabah, Sarawak. Matlamat utama penubuhan dasar ekonomi baru ini bersifat serampangan dua mata, di mana mengurangkan dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan menambah pendapatan dan memperbanyak peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum. Manakala menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Setakat itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrin Tasha binti Azwar Azmi. Saya di kelas DSI 2A. Okey, faktor masalah kemiskinan adalah bencana alam yang boleh menyebabkan penyakit juga kerosakan. Yang kedua adalah kejatuhan harga barang ekspor akibat daripada kemerdekaan dunia. Yang ketiga adalah saiz isi rumah yang terlalu besar. Yang keempat adalah eksploitasi orang tengah yang membeli barang pada harga yang lebih murah tetapi menjual dengan harga lebih mahal. Okey, dan juga hari sekali adalah corak tradisional, faktor-faktor sosial dan juga budaya. Okey, yang seterusnya adalah usaha-usaha yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertamanya adalah mewujudkan peluang pekerjaan, menambahkan daya pengeluaran dan juga pendapatan, memberikan peluang kepada orang memberikan peluang kepada orang yang bekerja di sektor yang lebih rendah dari pengeluarannya dan berpindah ke sektor yang lebih lumayan. Yang seterusnya adalah mengurangkan juga jurang perbezaan pendapatan antara kaum dan juga antara kawasan bandar dan juga luar bandar. Yang seterusnya juga adalah memodernkan kehidupan luar bandar, juga mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan Bumiputera, mengadakan suasana pekerjaan yang menggabungkan pelbagai kaum, dan juga akhir sekali adalah memperbaik taraf dan juga kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, pelatihan, kesihatan, kemudahan infrastruktur dan juga lain-lain. Okay, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atika binti Jimrin dari kelas DSI 2A. Pembasmian kemiskinan dilaksanakan dengan strategi mengikut kawasan luar bandar dan kawasan bandar. Menyusun semula masyarakat, antaranya ialah amalan pecah dan perintah yang dilaksanakan oleh British menyebabkan berlakunya tumpuan kaum mengikut fungsi ekonomi tertentu. Penyusulan semula masyarakat dilakukan dengan strategi yang berikut. Yang pertama, peningkatan pendapatan dan penyusunan kadar kemiskinan mengikut kaum. Yang kedua ialah penyusunan semula corak guna tenaga. Dan yang ketiga, penyusunan semula hak milik dalam sektor syarikat. Manakala yang terakhir, peningkatan lain-lain pencapaian seperti dalam sektor industri serta pembangunan bandar dan luar bandar. DEB berjaya mengubah hampir keseluruhan sistem sosial masyarakat majmuk di Malaysia dengan menjalankan strateginya untuk menghadapi realiti perbezaan etnik, dan dalam usaha dinafikan bahawa hasil pelaksanaannya adalah positif
dan dasar ini berjaya mencapai perpaduan nasional melalui falsafahnya, iaitu pembangunan dengan pengagihan saksama. Selain itu, ekonomi negara mengalami perkembangan yang memberangsangkan. Purata pertumbuhan ekonomi negara meningkat dalam tempoh 20 tahun tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhuda binti Muhammad Sedi, DSI 2A. Model ekonomi baru ataupun dikenali sebagai MEB telah diasaskan oleh Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak pada 30 Mac 2010. Ia bertujuan untuk meneruskan dasar ekonomi sebelum ini. Tonggak utama model ekonomi baru iaitu MEB ada 4. Yang pertama, Program Transformasi Ekonomi PTA. Konsep Satu Malaysia, Program Transformasi Kerajaan PTK, Rancangan Malaysia ke-10, RMK10. Matlamat model ekonomi baru MEB iaitu menjadikan Malaysia negara maju berpendapatan tinggi dengan ciri keterangkuman dan kebolehmampan menjelang 2020. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nusrah binti Ismail dari kelas 2A. Ciri teras model ekonomi baru. Yang pertama, berpandukan pasaran, iaitu berpandukan pasaran ditadbir urus dengan rapi, berintegrasi serantau, berorientasikan keusahawanan dan inovatif sektor swasta dan menjadi penggerak utama. Yang kedua, tadbir urus yang rapi. Kerajaan akan menjadi fasilitator yang cekap, menerusi rangka kerja kawal sedia yang rapi, seimbang fokus pasaran dan membantu pasaran. Yang ketiga, keusahawanan. MEB akan menyediakan rangka kerja dan persekitaran untuk melahirkan semangat keusahawanan bagi memanfaatkan sebaiknya peluang. Yang keempat, inovatif. Inovasi dan teknologi terkini akan menjanakan produk perkhidmatan dan proses kreatif yang memiliki nilai tambah yang tinggi dalam arena tekstual, sosial dan institusi. Ciri-ciri Malaysia berlandaskan MEB pada tahun 2020 ada terbahagi kepada dua, pendekatan lama dan pendekatan baharu. MEB membuat beberapa perubahan untuk memberikan ruang kepada semua lapisan masyarakat untuk menikmati kemakmuran ekonomi negara. Pendekatan lama, yang pertama, melalui pengumpulan modal untuk menumpukan pada pelaburan. Yang kedua, penyertaan kerajaan yang dominan dalam ekonomi. Yang ketiga, perancangan strategik terpusat. Yang keempat, pertubuhan wilayah yang seimbang. Yang kelima, mengutamakan industri dan firma tertentu. Pendekatan baharu, yang pertamanya, pertubuhan melalui produktiviti. Yang kedua, pertubuhan berpandukan sektor swasta. Yang ketiga, autonomi tempatan dalam membuat keputusan. Dan yang keempat, aktiviti ekonomi berasaskan kelompok dan koridor. Yang kelima, mengutamakan industri dalam firma yang berkemampuan teknologi. MEB, pengenalan model ekonomi baru, ia merupakan suatu usaha kerajaan untuk melakukan pembaharuan kepada agenda pembangunan negara. Yang kemudian dia memberikan keadilan kepada semua lapisan masyarakat, dan keadaan ini juga dapat menarik lebih ramai